What's up bro, sis dan mother-father sekalian. Hazwan Syabebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni, video bogel lah, video toge, bukan aku bogel lah. Video ni consider memang direct je dan tak ada template, tak ada lagu, semua tak ada. Sebab apa? Aku tak ada masa langsung nak edit. Dan video kali ni, apa yang korang tengok kat tajuk adalah pasal draft malam kedua, which is dah boleh kata lambat seminggu. Dan kalau korang nak tahu aku shoot video ni bila? Raw tu hari Selasa lah waktu Malaysia kan. Sekarang ni dah hari Ahad nak masuk hari Isnin. Lepas 5-6 hari baru aku sempat nak shoot. Kenapa aku sempat nak shoot? Kenapa tak ada video selepas 3 ke 4 hari daripada draft malam yang pertama? Hazwan Syabebe pun video macam tak banyak. IG story aku pun kurang post. Semua benda tu akan di-explain dalam next video. Tapi next video tu akan jadi video yang sedih sikit sebab ada news yang tak berapa best nak diceritakan. Tapi itu cerita next video. Disebabkan aku rasa berhutang tak react draft malam pertama, dan DM aku sangat penuh bila dah nak seminggu ni pun orang tanya mana video draft malam kedua. Sorry tadi tersebut malam pertama pula. Malam pertama aku dah cover dah, yang keluar dekat atas ni, ke atas ni, mana-mana je lah. So sekarang ni kita nak cerita pasal hanya draft sahaja. Dan aku sentuh sikit lah draft yang berlangsung dekat Raw Talk dan juga Smack Talk yang minggu lepas. Sedikit bonus, untuk show yang minggu lepas aku tengok je semua show kan. Dan aku nak recommend untuk korang tengok AEW Dynamite kalau tak tengok lagi lah. Sebab antara Raw, NXT, Dynamite, NXT UK, SmackDown, Rampage, 205 Live, semua WWE dan AEW punya show, kecuali AEW Dark, aku tak tengok lagi AEW Dark. Dalam banyak-banyak tu untuk minggu ni ke minggu lepas, aku rasa video ni up Isnin kan. Minggu lepas AEW Dynamite yang paling terbaik lah, paling best bagi aku. Lagi-lagi ada Hangman Page return. Dan untuk draft yang malam kedua ni, kita mula dulu lah dengan draft yang berlangsung dekat Smack Talk, Talking Smack. Aku pun tak ingat Talking Smack yang berlangsung minggu lepas. Sebab draft malam pertama aku dah cover dekat video yang lepas kan. So Talking Smack tu aku tak cover lagi aku rasa. So first kali kita nampak Raw ada Akira Tozawa. Seriously, Akira Tozawa yang sekarang adalah sampah. Nak compare dengan Akira Tozawa masa Cruiserweight Classic, aku sangat suka Akira Tozawa yang tu. Sekarang ni disebabkan 24/7 champion lah, banyak superstar nampak macam sampah. So aku tak kisah dah pasal Akira Tozawa. Alpha Academy, Otis dengan Chad Gable pergi ke Raw, interesting sebab aku suka Otis yang sekarang ni. Apollo Crews dan Commander Aziz pergi ke Raw pun aku suka sebab dekat SmackDown dah macam tak ada apa-apa dah untuk dia orang. Lepas tu Doudrop stay kat Raw, dia baru nak panas kat Raw, aku rasa okey je. Drake Maverick, better dia duduk kat NXT kot, lagi function. Sebab yelah, pergi kat Raw 24/7 champion, nampak bodoh kat John Morrison, aku rasa dia patut pergi ke SmackDown sebab dekat Raw macam tak dipakai dengan baik. Aku tahu ada feud dia dengan The Miz yang tergantung, mungkin dia orang nak habiskan pasal tu dia stay kat Raw, tapi better pergi SmackDown kot. John Morrison dah patut dah jadi WWE Champion ataupun Universal Champion. Serius aku nak tengok. Tapi buat dia macam ni sekarang ni, aku rasa kesian lah. Layanan dia sekarang ni lagi teruk daripada layanan Jeff Hardy. Nia Jax, aku rasa dia stay kat Raw okay, stay kat pergi SmackDown pun okay. 24/7 Champion Reggie stay kat Raw, memang dah expected lah. Aku tahu 24/7 Champion ni takkan pergi ke SmackDown sebab memang USA Network yang minta title 24/7 Champion ni diwujudkan. R-Truth obviously sebab dia kena duduk dekat 24/7 Champion punya title picture, tiba dipisahkan dengan Miz, duduk kat Raw. Aku tak suka dia dipisahkan dengan Miz sebab aku rasa tiba dengan Miz makin lama makin sedap, makin chemistry dia makin mantap, dan cara dia orang digunakan walaupun ada time kalah, dia orang still nampak ganas dan dia orang still nampak sebagai tag team yang macam padu gila lah. Memang nampak ganas lah, tendang muka orang pun memang padu lah dia bagi. So patut tak dipisahkan lah. Tapi dia orang pergi ke Raw ke SmackDown aku okay je. Dan Zelina Vega pergi ke Raw okay kot, sebab kat SmackDown pun susah nak dapat kemenangan. Dan untuk SmackDown yang berlangsung dekat Talking Smack hari tu, Aliyah pergi ke SmackDown. Aliyah ni daripada NXT. Drew Gulak pergi ke SmackDown.
Akhirnya Drew Gulak tak terlibat dalam 24/7 champion punya picture. Mace kat SmackDown tak payah ulang, lebih kurang macam tiba tadi. Mansur dan Mustafa Ali pun pergi ke SmackDown. Aku hari tu ingat diorang ni akan jadi tag team yang dipush, tapi tak dipush. Harapnya dekat SmackDown dipush. Dan Tony Storm kekal dekat SmackDown. Dan Tony Storm aku tak tahulah WWE akan pakai dia dengan baik ke tak, sebab dekat SmackDown baru ni pun dengan Zelina Vega pun kalah. Tapi itulah, nak komplain ni kalah, tu kalah, ni kalah, tu kalah. Kalau semua nak menang, siapa yang nak kalah? Draft malam kedua yang berlangsung kat Raw, SmackDown pilih Becky Lynch bila Charlotte dah pergi ke SmackDown, dan diorang terpaksa lah ambil SmackDown Champion. Tapi pelik SmackDown Women Champion title warna biru dekat Raw, title warna merah kat SmackDown. Aku tak tahu macam mana diorang nak switch benda tu. Mungkin akan ada championship yang bertukar tangan macam US Champion yang melibatkan Jeff Hardy tahun lepas ke 2 tahun lepas. Something like that lah kot. Kita ingat macam Becky Lynch, yelah Becky Lynch sekarang kat Raw, aku rasa dia mungkin akan kalah di tangan Sasha Banks yang kekal kat SmackDown ke, sebab Bianca Belair pun tak silap aku pergi ke Raw. So maybe macam tu. Dan Charlotte mungkin akan tewas dekat tangan orang yang pergi ke Raw. Becky akan tewas kat tangan orang yang pergi ke SmackDown, maybe lah. SmackDown pilih di Usos SmackDown Tag Team Champion. Yes, di Usos patut stick dengan Roman, the Bloodline. Raw pilih Bobby Lashley, okay kot. SmackDown pilih Sasha Banks pun okay kot. Mana Sasha Banks pergi, aku rasa dia boleh survive. Raw pilih Seth Rollins, ikut bini lah Becky. SmackDown pilih Intercontinental Champion King Nakamura dan Rick Books. Kalau SmackDown dah pilih tu, Raw mestilah pilih US Champion Damian Priest. Yang ni pun aku tak ada masalah, okay je. SmackDown pilih Sheamus. Akhirnya Sheamus tukar brand balik, dan aku okay je kot, sebab lepas ni apa je Sheamus boleh buat dekat Raw. Aku tak rasa Sheamus akan cabar untuk WWE World Champion kan. So pergi ke SmackDown, tengok ada benda fresh untuk dia ke tak. Aku suka karakter work Sheamus lately ni. Raw pilih AJ Styles dengan Omos. Aku rasa ini silap. Aku rasa mereka patut pergi ke SmackDown, dan aku rasa AJ patut kejar WWE Champion ataupun Universal Champion, sebab AJ macam tak ada function sangat. Duduk kat Tag Team Division, satu benda yang aku rasa tak patut lah kau buat dekat AJ Styles. Dan aku nak AJ pergi AEW kalau pakai AJ Styles macam ni. SmackDown pilih Shayna Baszler. Yes, tolonglah push Shayna Baszler dekat SmackDown. Dekat Raw dah hujung-hujung ni baru nak push. Dekat ni lah, aku mengharap Shayna Baszler ni yang menang apa, Queen Crown, untuk Crown Jewel tu kan, yang macam Queen of the Ring tu. Dan untuk dia jadi Queen, start lah dekat SmackDown. Raw pilih Kevin Owens dekat SmackDown. Dia memang tak dipakai dengan baik langsung sekarang ni. Hari tu okay, time feud dengan Roman semua, dengan Shane McMahon, mic skill dia power kot. Tapi sekarang ni itulah, better dia pergi ke Raw, tengok boleh switch apa lagi sebelum dia belah ke AEW. SmackDown pilih Xia Li. Yang ni aku tak suka, sebab aku rasa Xia Li patut stay dengan Mei Ying dan juga Boa dekat NXT. Ataupun kalau diorang tak stay kat NXT pun, tiga-tiga ni diangkat ke Raw ataupun SmackDown. Street Profits pergi ke Raw. Aku pun dah tak rasa ada benda yang diorang boleh bawa kat SmackDown. Viking Raiders pergi ke SmackDown. Patut, sebab dekat Raw mereka tak dipakai dengan baik langsung. Walau dari segi benda yang diorang buat atas gelanggang sekarang ni macam makin better daripada awal-awal dulu lah, masa naik ke main roster. Tapi dari segi karakter tu macam ada ke arah komedi sikit. Tapi hari tu macam promo yang dia dah di draft ke SmackDown tu tiba-tiba ganas macam. Dan kita haraplah Viking Raiders yang ganas macam dulu kita pernah tengok kat NXT dekat Indie, diorang bawa benda tu dekat SmackDown. Raw pilih Finn Balor. Boleh kata kita takkan tengok lagi lah Finn Balor lawan dengan Roman Reigns untuk champion. Harap Finn Balor boleh jadi champion dekat Raw. SmackDown pilih Ricochet. Tolonglah push Ricochet dekat SmackDown. Aku rasa Ricochet ni dah patut dah jadi apa, US champion lagi sekali ke, Intercontinental champion lagi sekali ke dekat Raw. Last kita nampak dia pun untuk 24/7 champion kot, tak silap aku. Ke ada lain, aku pun tak ingat lah. Tapi dia memang tak dipakai dengan baik. Kalau tak ada plan untuk dia kan, better bawa dia pergi ke NXT kot. Dia boleh buat macam-macam benda yang move yang gempak lagi dekat NXT aku rasa. Karrion Kross pergi ke Raw, okay kot. SmackDown pilih Humberto Carrillo dan Angel Garza. Okay, aku rasa diorang tak patut sekalikan dengan apa, Mansur dengan Mustafa Ali. Diorang patut kekal kat Raw sebab diorang dah ada momentum kat Raw. Tak ada sebab lagi untuk dia pergi ke, diorang pergi ke SmackDown. Aku rasa ini salah. Raw pilih Alexa Bliss. Aku tak tahu okay ke tak okay. SmackDown pilih Cesaro. Aku rasa silap, sebab kalau dia stay kat SmackDown, aku tak rasa ada banyak benda lagi yang dia boleh buat. Tak rasa SmackDown akan push Cesaro. Dia patut pergi ke Raw. Carmella tukar ke Raw. Yes, dah boring dan menyampah aku tengok dia dekat SmackDown. SmackDown angkat Rich Holland daripada NXT. Okay kot, aku expect Rich Holland ni akan jadi NXT champion, tapi dah dipanggil terus, okay lah. Dan Gable Steveson, Olimpik, pemenang pingat emas Olimpik daripada US.
dia ambil ke Raw. Aku lagi prefer kalau dia masuk ke NXT dulu, tapi tak tahu kenapa terus dia angkat ke Raw. Tunggu dan lihat je lah. Dan SmackDown pilih Sami Zayn. Patut pergi ke Raw kot Sami Zayn. Dan untuk draft yang berlangsung dekat Raw Talk, Dana Brooke, Raw pilih Dana Brooke, Dolph Ziggler dan Robert Roode. Dolph Ziggler, Robert Roode tu patut sebab diorang dah tak ada benda boleh buat dekat SmackDown. Dan interesting, benda yang berlangsung dekat Raw baru ni bila Dolph Ziggler macam mengingatkan balik yang dulu Drew McIntyre dan Big E duduk bawah dia. Aku rasa itu storyline yang baik lah. Cumanya boleh panjangkan sikit kot. Macam habis macam tu je dekat minggu tu. At least 2 minggu, 3 minggu. Tapi aku faham jugalah Big E dengan Drew McIntyre nak ada feud dia orang sendiri kan. Jackson Riker, aku dah tak heran dah pasal Mamat ni. Veer dipisahkan dengan Jinder Mahal. Kalau Veer punya tag team partner ada seorang lagi, okey lah kot dia stay kat Raw. Dan dia dengan team dia seorang lagi tu go for Raw Tag Team Champion. Tapi kalau dia stay seorang-seorang, aku tak tahu apa je dia boleh buat. Liv Morgan pergi ke Raw, tolonglah push Liv Morgan lepas ni. Mia Yim dekat Raw tak ada komen. Tamina dekat Raw dipisahkan dengan Natalia, tak ada komen. Tegan Nox dekat Raw dipisahkan dengan Shotzi Blackheart. Yes, yang ni aku setuju sebab aku rasa Shotzi Blackheart dan Tegan Nox tak ada chemistry. Aku lagi suka Shotzi Blackheart dengan Ember Moon. Shelton Benjamin dan Cedric Alexander, The Hurt Business stay dekat Raw. Reasonable sebab sekarang ni diorang macam nak buat story The Hurt Business. Dan The Miz pun kekal dekat Raw. The Miz ni pilihan terakhir. Aku rasa macam tak patut lah. Aku lagi suka The Miz kat SmackDown, nampak macam lagi function. Tapi aku tahu The Miz pergi mana-mana pun dia akan buat a very good job. Tapi tinggal Raw ataupun SmackDown pandai pakai dia ataupun tak. Dan SmackDown pilih Jinder Mahal dan juga Shanky. Shanky ni aku rasa awkward lah tengok dia. Walaupun dia ada size tapi muka jambu sikit. Lepas tu suara pun tak keras kan. Aku rasa dia macam patut di-develop lagi dekat NXT. Macam terlalu awal lah panggil dia naik ke main roster. Natalia dekat SmackDown, Natalia ni aku tak tahulah. Aku masih rasa karakter dia tumpul daripada dulu. Dan Shotzi Blackheart dekat SmackDown, okay, aku rasa Shotzi Blackheart ni entertaining. So guys, itu saja cerita pasal draft malam kedua. Tak nak cerita banyak. Untuk tutup video ni, just that kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Jangan lupa layan dua-dua video kiri dan kanan ni. Layan next video yang aku bagi tahu lah kenapa dalam masa terdekat ni korang akan nampak kurang gila video dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Kira berita sedih lah, macam pengakhiran untuk Hazwan Shah Wrestling, mana tahu. See you guys again in the next video or the next last video. Mother father.